Berhormat Jempol. Dari Langkawi hendak ke Port Dickson. Singgah sebentar bermalam di Sempurna. Soalan 5 jempol memerlukan jawapan. Mohon Menteri menjawab dengan bijaksana. Sila Menteri Komunikasi Multimedia jawab. 3 minit. Puan Yang Dipertua, saya tak jawab pantun lah. Izinkan saya menjawab soalan nombor 5 bersekali dengan soalan nombor 9 kerana menyentuh isu yang sama. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan jalur lebar di seluruh negara sekaligus mengurangkan perbezaan jurang digital di antara kawasan bandar dan luar bandar. Kerajaan telah melaksanakan inisiatif penyediaan perkhidmatan selular awam yang melibatkan pembinaan menara komunikasi baru dan menaik taraf alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada kepada perkhidmatan 3G dan 4G di seluruh negara, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dalam konteks ini, sebanyak 2,332 menara komunikasi telah siap dibina dan 303 menara masih dalam peringkat pelaksanaan. Sebanyak 5,332 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada telah dinaik taraf kepada perkhidmatan 3G dan 4G dan sebanyak 24 alat pemancar komunikasi masih dalam peringkat pelaksanaan di seluruh negara. Bagi inisiatif secara komersial oleh pihak pemberi perkhidmatan pula, bagi tahun 2020, sebanyak 102,384 premis telah disediakan dengan sambungan talian tetap dan 3,098 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada telah dinaik taraf. Selain itu, kerajaan juga sedang melaksanakan projek menaik taraf rangkaian talian tetap berasaskan tembaga kepada gentian optik yang melibatkan sejumlah 933,724 pelanggan dalam tempoh 2 tahun ini. Khusus bagi Parlimen Jempol, penyediaan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi di kawasan pinggir bandar dan luar bandar melalui projek jalur lebar pinggir bandar SUBB dan projek jalur lebar luar bandar RBB. Melalui inisiatif ini, sebanyak 3,720 sambungan telah disiapkan di Parlimen Jempol. Sebanyak 17 lokasi menara komunikasi telah siap dibina, manakala 6 menara komunikasi dalam peringkat pelaksanaan. Sebanyak 34 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada telah dinaik taraf kepada teknologi 3G dan 4G. Kerajaan mengambil maklum berhubung aduan berkaitan kualiti perkhidmatan yang tidak stabil di kawasan Jempol. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM juga telah melaksanakan pengujian rangkaian di Parlimen Jempol dan telah mengenal pasti beberapa kawasan yang masih bermasalah. Contohnya di sepanjang Jalan Palung Utama dan Jalan Bahau Keratung. Kawasan-kawasan ini akan diambil kira dalam sesi perancangan bersama pihak industri untuk memantapkan kualiti dan liputan perkhidmatan. Bagi Sarawak, pada masa ini kementerian sedang mengadakan sesi perancangan bersama pihak industri juga dengan Sarawak Multimedia Authority SMA untuk memantapkan kualiti dan liputan perkhidmatan di seluruh kawasan di Sarawak. Sebanyak 31 menara komunikasi baru sedang dibina di Sarawak dan dijangka siap bermula pada suku tahun pertama tahun depan. Di samping itu, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar talian tetap, inisiatif menaik taraf rangkaian berasaskan tembaga kepada rangkaian gentian optik akan dilaksanakan dan sebanyak 31,746 pelanggan di Sarawak akan dinaik taraf dalam tempoh 2 tahun ini. Selain itu, sebanyak 5 alat pemancar komunikasi baru serta 198 penaik tarafan alat pemancar komunikasi di menara sedia ada telah dilaksanakan di negeri Sarawak. Untuk Parlimen Serian, sehingga kini sebanyak 32 menara komunikasi telah beroperasi dan 56 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada telah dinaik taraf kepada teknologi 3G dan 4G. Manakala bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap melalui projek jalur lebar pinggir bandar atau SUBB, sebanyak 192 sambungan telah tersedia. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Jempol, soalan tambahan pertama. Terima kasih Menteri yang menjawab.
Cuma saya nak confirmkan tadi dia sebut terdapat 17 lokasi pusat yang internet, 13 TM, 3 daripada Maxis. Kelajuan hanya berlaku dalam 20 ke 24 megabyte per second. Ini menunjukkan bahawa kawasan-kawasan lain seperti Jelebu dan juga Tanjung Karang juga terlibat benda yang sama. Jadi bagi pelanggan Tesco pula, saya difahamkan syarikat Tesco sukar untuk menyediakan kelajuan internet sehingga 20 megabyte di luar bandar. Apa yang disebut oleh Menteri tadi, dianya tidak berfungsi lagi. Bilakah tempohnya akan beroperasi? Kerana kita tahu bahawa bila mana BKP melanda negara, anak-anak ini belajar melalui Google Classroom atau e-learning. Begitu juga dengan perniagaan menggunakan e-dagang. Jadi keadaan di luar bandar ini jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan daripada apa yang mereka dapati. Iaitu sekaligus tercicir dalam arus kemodenan revolusi industri 4.0. Jadi apakah pandangan daripada kementerian bahawa bila mana pencapaian internet di luar bandar ini jauh lebih rendah, bayaran juga sama. Di bandarnya sama, di luar bandarnya sama. Bagi saya ianya tidak adil dan apakah tindakan kementerian mengkaji semula supaya harga yang dibayar itu dengan perkhidmatan yang diperoleh di luar bandar ini sama. Seperti mana kalau ianya perkhidmatan lemah, sudah pastilah bayaran ini tidak setimpal dengan apa yang berlaku di luar bandar. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Saya jempol. Sila Yang Berhormat Menteri. 1 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ada dua perkara di sini. Yang pertama ialah soal kos untuk internet connectivity di kawasan luar bandar. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu di dalam Dewan Yang Mulia ini, kita sedang mengadakan suatu makmal infrastruktur digital negara di antara SKMM dengan semua pemain industri, syarikat-syarikat telekomunikasi dan agensi-agensi yang berkaitan. Soalannya begini, sekiranya plan yang asal itu diteruskan di mana syarikat-syarikat telekomunikasi ialah dengan perancangan yang awal yang sebelum ini meneruskan kerja-kerja mereka secara biasa, soalan Yang Berhormat dan soalan ahli-ahli Yang Berhormat yang lain yang daripada mana-mana kawasan pedalaman itu tidak akan dapat diselesaikan. Yang dilihat sekarang ialah bagaimana dengan izin government intervention. Government intervention itu ini yang SKMM sedang berbincang dengan syarikat-syarikat telekomunikasi supaya kita dapat menggunakan apa saja peruntukan, contohnya melalui peruntukan USP itu disusun semula dengan tujuan untuk sampai kepada kawasan-kawasan pedalaman. Saya sebutkan pada jawapan sebelum ini, kalau bagi sesuatu kawasan yang berpenduduk itu, untuk mendapatkan konektiviti, katalah untuk 96% daripada penduduk, dia ada kos yang tertentu kerana penduduknya padat dan sebagainya. Bila nak masuk ke 4% atau 5% penduduk yang belum mendapat konektiviti itu, Tuan Yang di-Pertua, yang itu jaraknya sangat jauh dan kos dia mungkin 5-6 kali lebih daripada yang asal itu. Yang ini yang saya katakan, kita harus ada government intervention melalui SKMM dengan syarikat telekomunikasi dan ini saya jangka dalam pertengahan bulan Ogos kita boleh berkongsi apakah hasil rundingan antara SKMM dengan syarikat telekomunikasi. Terima kasih Menteri. Ya, mohon soalan tambahan. Saya Pontian. Saya lihat Ledang dulu. Bangun sila Yang Berhormat Ledang. Ini 30 sedikit saat soalannya. Terima kasih Datuk Balan Yang Pertua. Kehilangan peralatan. Saya dengar tadi jawapan daripada Yang Berhormat Menteri, soalan daripada Jempol tadi ada kaitan juga dengan soalan tambahan saya ini berkaitan dengan USP tadi ataupun PPS kita sebut. Sebab antara langkah untuk kita naik taraf dan untuk kita meningkatkan kualiti juga liputan ataupun coverage dengan izin internet ialah kita buat melalui UPS ini. Dan UPS ini adalah tujuan dia untuk pelaksanaan kemudahan rangkaian, perkhidmatan aplikasi dan juga komuniti yang kurang mendapat liputan perkhidmatan. Maknanya itulah fungsi daripada USP tersebut. Justru soalan saya, berapakah jumlah kutipan dana UPS itu sekarang? Sebab tahu saya jumlahnya besar.
Ya, mungkin dah 10 bilion, lebih daripada 10 bilion, saya tak pasti. Jadi itu persoalan saya. Dan apakah projek jalur lebar internet yang dibiayai oleh USP di luar bandar dan di pedalaman, bagaimanakah penentuan kawasan itu dilakukan? Kerana kita bimbang syarikat-syarikat pembekal akan cuma tumpu kepada kawasan yang menguntungkan dan meminggirkan kawasan-kawasan di luar bandar dan juga pedalaman. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Sila Yang Berhormat Menteri. Ya, izinkan saya untuk menjawab yang detail yang ditanya oleh Ledang itu secara bertulis. Tetapi saya nak ambil yang hujung itu. Itulah sebenarnya yang dirundingkan. Yang saya maksudkan tadi, Yang Berhormat Ledang. Kalau ditunggu syarikat telekomunikasi, itulah sebabnya yang kita perlu ada dengan izin government intervention melalui SKMM. Sekadar untuk mengulang juga dan mengukuhkan apa yang Ledang sebutkan, tumpuan kita sekarang ialah untuk menaik taraf daripada 2G dan 3G kepada 4G. Dan kita nak optimumkan 4G. Itu untuk kawasan luar bandar, itu dia punya keperluan yang paling utama. Pada waktu yang sama, mengira tadi yang saya kata angka-angka tentang jumlah menara dan alat pemancar. Dia tak boleh juga di Sabah dan Sarawak, ini cerita yang selalu digunakan. Tuan Yang di-Pertua, menara ada, tapi alat pemancarnya si ada kalau cakap Sarawaknya, ataupun ada tapi not lighted. Ini isu yang kami sedang selesaikan. Dan pada waktu yang sama kita bersedia untuk roll out dengan izin 5G. Tapi yang soalan Ledang yang detail itu saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Sikit aja. Terima kasih Menteri. Speaker sikit sangat penting. 30 saat. Ya. Berhormat Pontian. Ini bukan pasal 5G, 4G, tapi menara telekomunikasi dah ada ribuan, semacam ada sindiket mencuri peralatan-peralatan di menara itu, menyebabkan menara itu tidak boleh berfungsi. Kemudian saya juga dipahamkan ada menara telekomunikasi yang dibina secara haram. Banyak negeri ada dibina secara haram. Apa pandangan Menteri dua soalan ini? Terima kasih Pontian. Sila. Ya, kami sering membuat laporan polis ada alat-alat yang dicuri, line yang copper pun dicuri oleh setengah-setengah pihak. Itu kami usahakan dengan membuat laporan kepada pihak berkuasa dan semoga perkara itu dapat diatasi dan dielakkan pada masa akan datang. Yang lagi satu soalan tentang menara haram dan menara tanpa izin, yang itu saya akan siasat dan saya jangka ini juga antara perkara yang dibincangkan dalam makmal yang sedang berlangsung. Seperti saya kata tadi, kami menilai balik menara dan alat pemancar di menara yang sedia ada. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab di satu.